Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin telah menyertai sambutan perayaan Hari Krismas Gereja Borneo Evangelical Mission BEM Kampung Muhibah di Miri pada Isnin. Dalam entry terbaru di laman Facebook miliknya pada Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadi itu berkata, program perayaan yang dianjurkan oleh gereja tersebut amat teratur. Tambahnya, beliau telah membantu gereja tersebut daripada perolehan tanah, bantuan keuangan, sambungan utiliti dan lain-lain sehinggalah sekarang. Justru beliau berbangga dengan jawatankuasa gereja dahulu dan sekarang di atas usaha gigih mereka dalam bekerjasama untuk membina gereja yang mengagumkan di sebuah perkampungan kecil ini. Pada hari sama, Datuk Seri Lee turut berkesempatan menyertai rombongan berkunjung ke Rumah Terbuka Hari Krismas Pengerusi Persatuan Wanita Orang Ulu Miri PWOUM Kijan Tony B. Selain itu, beliau turut meluangkan masa berkunjung ke beberapa rumah rakan karibnya termasuk rumah pegawai kerajaan, ahli jawatankuasa kawasan Senadin, ahli jawatankuasa kampung, wartawan, ahli majlis dan ahli gereja. Seterusnya, sekumpulan belia dari rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semup mengambil inisiatif mengadakan kunjungan muhibah sebenar Hari Krismas. Program yang diadakan setiap tahun ini merupakan sebahagian inisiatif untuk menarik golongan muda menyertai aktiviti lebih sihat selain menyemarakkan lagi sambutan Krismas. Jelajah konvoi bermotosikal selama 2 hari ini disertai seramai 60 orang peserta yang menyasarkan 19 rumah panjang sekitar Dun Semup melibatkan kawasan Pulau Bruit, Mupong, Berangan, Teluk Gelam dan Sungai Sian, Bintango. Antara destinasi persinggahan termasuk gereja di Sungai Kelai, Bekakong dan Berangan selain ke Dewan Teluk Gelam dan Pusat Sumber Mupong Tengah. Manakala rumah panjang yang dilawati termasuklah di Sungai Selidap, Sungai Sian dan Muara Bunut. Program dimeriahkan lagi dengan penyertaan belia daripada Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas, Cawangan Semup serta tuai rumah sekitar Dun Semup. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul ketika dihubungi menyambut baik usaha murni berkenaan. Beliau juga ada semua berkata, program itu merupakan platform terbaik untuk memupuk kemesraan masyarakat pelbagai kaum. Sebenarnya seperti tahun-tahun yang lepas, program Ziarah Muhibah Krismas ini adalah anjuran belia-belia dari rumah-rumah panjang dalam kawasan Dun Semup. Mereka berkonvoi motosikal melakukan singgahan dan majlis ringkas di setiap rumah panjang yang menyambut Hari Krismas. Turut serta dalam rombongan mereka ialah belia-belia sebekas Cawangan Semup dari perkampungan yang berhampiran iaitu dari Pulau Bruit. Saya menyokong program mereka ini kerana ia dapat merapatkan jurang persefahaman, menambahkan kemesraan dan kerjasama antara kumpulan muda belia dan warga dewasa. Saya yakin program sebegini mampu mengukuhkan perpaduan dan toleransi dalam masyarakat kita yang berbilang kaum dan agama. Sementara itu, perayaan Hari Krismas dan Tahun Baru 2024 disambut meriah penduduk rumah Ikom Senyawan Seratuk pada Selasa. Berbagai acara keagamaan telah diadakan dengan penyertaan dari penduduk sekitar kawasan berkenaan. Seperti biasa, amalan kunjung-mengunjung setiap kali musim perayaan kekal subur di kawasan ini. Hadir menyerikan program berkenaan ialah Adun Kelakar Muhammad Duri di mana dalam ucapan ringkasnya, beliau berharap agar keharmonian beragama di kawasan itu dikekalkan sampai bila-bila. Katanya sambutan perayaan ini juga memberi peluang kepada wakil rakyat untuk menyatuni serta bermesra dengan golongan rakyat walaupun berlainan anutan agama. Dalam majlis sama, beliau telah menyumbangkan peruntukan sebanyak RM40,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Ikom Senyawan untuk aktiviti tahunan pada 2024. Ke perkembangan berikut, sebuah syarikat usaha sama JV yang terdiri daripada Sri Datai Construction Sarawak Sdn Bhd, JTJV Builder Sdn Bhd dan Cek Construction M Sdn Bhd telah memenangi kontrak kerja-kerja pembinaan laluan merah Red Line yang merupakan satu daripada 3 laluan transit di bawah projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Sarawak Metro Sdn Bhd pada Ahad, syarikat JV itu dijangka memulakan kerja-kerja pembinaan pada bulan hadapan dan dijadualkan siap menjadi
menjelang Disember 2026. Kontrak bernilai RM943 juta itu adalah untuk pembinaan dan penyiapan kerja infrastruktur bagi laluan merah sepanjang 12.3 km yang bermula dari Kuching Central sehingga ke Pending. Selain membina lorong khusus pada arah yang sama at-grade dan bertingkat untuk Autonomous Rapid Transit ART, kontrak itu juga untuk kerja-kerja pelebaran jalan serta kerja-kerja infrastruktur yang lain. Kenyataan sama memberitahu projek ini dibangunkan secara berperingkat iaitu fasa 1 terdiri daripada laluan biru, laluan merah dan laluan hijau. Laluan biru yang meliputi jarak sejauh 27.6 km bermula dari Rembus di Kota Semarahan ke Hikmah Exchange di pusat bandar, manakala laluan hijau 30 km adalah dari Pending ke Damai. Fasa 1 projek KUTS dijadualkan memulakan perkhidmatan penumpang secara berperingkat iaitu bermula dari suku keempat tahun 2025 dan dijaga siap menjelang akhir tahun 2027. Difahamkan kedua kenderaan di bawah projek ini iaitu ART dan bas akan dikuasakan oleh tenaga hidrogen hijau dan inisiatif ini adalah untuk menyokong usaha penyah karbonan negeri Sarawak selaras dengan agenda negeri ini untuk memajukan ekonomi hidrogen. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung dalam Countdown 2034. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.